Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini, apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba melukis ERD. Tapi sebelum tu, okey, kepada siapa-siapa yang nak belajar mengenai pernomalan, bolehlah tengok di channel saya. Video siri pernomalan ada 4 siri. Yang mana siri pertama kita belajar tentang konsep. Okey, siri kedua kita tukarkan 0NF kepada 1NF. Siri kedua kita belajar daripada 1 kepada 2. Dan siri keempat kita belajar daripada 2 kepada 3NF. So, korang boleh tengok dekat channel saya. Okey, baik. So, untuk hari ini, apa kita nak buat adalah kita cuba nak menukarkan skema hubungan kepada ERD. Tajuk yang agak simple, okey, tapi selalu keluar dalam soalan peperiksaan. Okey, baik. So, diberikan skema hubungan. So, kita ada satu skema hubungan yang mana ada 4 entiti kehadiran, aktiviti, kelas dan juga ahli. So, kita kena ingat, set dalam kepala kita, selaku pelajar sains komputer, kamu kena set dalam kepala kamu, bila nak menukarkan ERD, menukarkan skema hubungan kepada ERD, kamu perlu tahu dua benda. Yang pertama sekali, okey, yang pertama, KA kunci asing tak wujud dalam ERD. Ingat KA tak wujud dalam ERD. Bermaksud dalam ERD kita tak akan lukis kunci asing. Okey, yang kedua yang kamu kena tahu, KA merujuk kepada hubungan. Okey, kunci asing dia merujuk kepada hubungan. Okey, baik. Kita tengok, kita cuba lukis. Bila nak menukarkan skema hubungan kepada ERD, seeloknya kita cuba lukiskan dulu dia punya entiti. Okey, kita ambil yang paling simple. Saya cakap tadi, kunci asing merujuk kepada hubungan. Bermaksud, kalau kamu nampak saja kunci asing, contohnya ID kelas. ID kelas ini merupakan kunci asing. Bermaksud apa? ID kelas di sini ada hubungan dengan ID kelas di sini. Okey, maksudnya apa? Maksudnya entiti ahli ada hubungan dengan entiti kelas. Okey, maksudnya sebab dia ada hubungan. Jadi apabila kita nak melukis, kita akan lukis dulu entiti ahli. Okey, buruknya lukisan saya. Tak apa, lagi saya tunjuk yang cantik. Okey, entiti ahli, dia akan ada hubungan dengan entiti kelas. Sebab apa? Sebab dia ada KA. Okey, kelas. Okey, so dia ada hubungan. So, kita tengok dekat mana lagi yang ada kunci asing. So, nombor KP dekat sini. Nampak? Nombor KP adalah KA. Bermaksud, jadual kehadiran ada entiti kehadiran ada hubungan dengan entiti ahli. Jadi, ahli dia ada hubungan dengan kehadiran. Okey, kehadiran. Okey, kita tengok KA yang ketiga. KA yang ketiga adalah ID activity. Apa maksudnya? Kehadiran juga ada hubungan dengan entiti activity. Jadi, kehadiran ada hubungan dengan entity activity. Okey, selesai kita buat ni. Selesai dah kita buat aliran dia. Aliran pula, maaf, hubungan dia. So, kita tuliskan dia punya hubungan, nama dalam hubungan ni. So, ingat, nama-nama yang kita nak tulis di dalam ini mestilah kata kerja. Contoh, ahli merekod ataupun ahli rekod kehadiran. Nampak? So, kata kerja ahli rekod kehadiran. Ataupun aktiviti mempunyai kehadiran. Okey? Kemudian ahli daftar ataupun nak senang kita letak je mempunyai kelas. So, ahli mempunyai kelas. So, sudah selesai dah kita punya hubungan. So, dah selesai kita punya hubungan. Apa yang kita nak kena buat? Kita kena sambung pula kepada kekardinaliti. So, ini saya nak kongsikan macam mana cara kita nak menulis kekardinaliti.
Okey, so macam mana kita nak menulis ke-cardinality? So ingat, ke-cardinality, cara nak baca dia adalah dari segi pergi secara forward dan juga secara backward. Okey, kita tak boleh nak baca sehala saja. Kita mesti baca ke-cardinality ni dua hala. So, nak baca ke-cardinality mesti mula dengan satu. Okey, mesti mula dengan satu. Okey, contoh. Satu ahli boleh merekod banyak kehadiran. Okey, satu ahli boleh merekod banyak kehadiran. Maksudnya, aktiviti yang banyak akan ada kehadiran yang banyak. Maka satu ahli boleh rekod banyak kali kehadiran. Contoh macam kita kehadiran dekat aktiviti co-curriculum di sekolah. So, satu orang pelajar mesti ada lebih daripada 18 kali kehadiran ke aktiviti co-curriculum. So, itu maksudnya satu ahli akan ada banyak kali kehadiran. Akan merekod banyak kali kehadiran. So, manakala satu kehadiran hanya boleh direkod oleh satu ahli. Okey, mana saya punya pen? Okey, artinya boleh rekod oleh satu orang ahli. Okey, so jadi yang kita dapat dekat sini dia akan turun ke bawah. Nampak arrow ni akan naik ke sini. So kita akan dapat dekat sini one to many. Okey, so kita akan dapat dekat situ one to many. Dah dapat, padam balik lakaran kita tadi, forward dan backward kita tadi tu. Okey, so dah dapat, kita padam balik. So kita akan dapat one to many. So sama juga kehadiran dengan aktiviti. Dia akan baca secara dua hala. Okey, dia akan baca dua hala. Okey, mulakan dengan satu. Satu aktiviti mempunyai banyak kehadiran. So, M akan duduk di sini. So, M akan duduk di sini. Okey, satu kehadiran hanya boleh dipunyai oleh satu aktiviti. So, satu akan duduk di sini. So, satu akan duduk dekat sini. Jadi, dah siap, kita buang balik kita punya lakaran kita tadi tu. So, kita akan dapat one to many. So, buat pula untuk kelas. Sama juga forward dan juga backward. Okey, forward dan juga backward. Okey, so mesti mula dengan satu. Mesti mula dengan satu. Satu ahli mempunyai satu saja kelas. Okey, satu ahli mempunyai satu kelas. So, satu akan duduk di sini. Satu. Okey, satu kelas dipunyai oleh ramai orang ahli. So, M akan duduk di sini. So, kita akan dapatlah one to many. Dah siap, kita pun padam. Okey, dah siap, kita pun padam. Dah siap kita punya ke-cardinality. Dah siap kita punya, orang panggil apa? Kita punya hubungan dan juga ke-cardinality. Entity, hubungan, ke-cardinality dah siap. Sekarang tiba masa untuk kita masukkan atribut yang ada. So, kita masuk satu demi satu. Okey, kita tengok dulu kelas. So, kelas ada apa? Ada ID activity sebagai kunci. Dia ada tingkatan dan juga ada nama kelas. So, kita buat 3 dekat situ. ID kelas. Kemudian kita ada tingkatan dan juga nama kelas. Okey, so kita ada 3. Maaf huduhnya lukisan saya. So ingat, ID adalah KP. Bila KP wajib ada garisan di bawah dia. Okey, kalau tak letak garisan, kamu dipotong markah. Ingat tak letak garisan pada kunci akan dipotong markah. Okey, buat pula untuk ahli. Ahli ada apa? Dia ada nombor KP. Sebagai kunci garis dekat bawah. Kemudian dia ada nama. Okey, kemudian dia ada apa? Kata laluan dan juga tahap. Okey, so yang ini kita kena bulatkan. Okey, ini pun sama juga kita bulatkan dan kita garis macam biasa. Dapat dah satu. Okey, kenapa kita tak lukis ID kelas, atribut ID kelas dalam entiti ahli ni? Sebab KA tak wujud dalam
ERD. Kunci asing KA ni kita tak perlu lukis pada ERD kita. Sebab apa? Sebab dia wujud secara tersirat pada hubungan. Ingat, kunci asing kita tak lukis pada ERD. Sebab dia wujud secara tersirat pada hubungan. Okey, baik. Kehadiran. Okey, kehadiran. Kehadiran kita ada. Ini ada kontroversi. Kita ada KP, kita ada KA. Ada KP, ada KA. KP, KA. So, macam mana kita nak buat? So, kita lukiskan ID activity. Kita pun garis dia. Kemudian kita lukiskan nombor KP. Kita pun garis dia. Dan kita buat lagi satu entity untuk, buat attribute untuk masa hadir. So, sekarang ini, ID entity, ID activity dan nombor KP ni kenapa kita lukis? Sebab dia dilukis atas kapasiti KP. Okey, kalau atas kapasiti KA kita tak payah lukis. Tapi kita lukis ini atas sebab dia adalah kunci primer. Kalau tak lukis pun tak apa. Lukis pun tak apa. Tak lukis atas dasar KA. Lukis atas dasar KP. Okey, so selesai yang itu. Kemudian kita buat pula untuk ID activity. So ID activity garis. Kemudian nama activity. Okey, kemudian ada apa lagi? Ada tarikh activity. Okey, kemudian dia ada masa mula. Okey, selesai kita punya ERD. So, kalau kita nak buat yang cantiknya, dia macam itulah. So, bentuknya lebih cantik. Okey, itu bentuk yang pertama. Sebab apa? Sebab ERD yang ini, dia ada M to M. Many to many. M to N, sorry ya. Many to many. So, kalau ada many to many, kita ada satu lagi bentuk ERD. Ini betul. Yang satu lagi saya nak lukis ini pun betul. Yang mana kita akan buat macam ini. Tengok So, ahli. Okey. Hadir ke activity. Ke activity. Activity pula dah. Activity. Okey. Ahli hadir ke activity. So, kita akan tentukan dia punya kekardinaliti. Satu ahli boleh hadir banyak aktiviti. So, M akan turun di bawah. Satu aktiviti boleh dihadiri oleh ramai ahli. So, M juga dekat sini. Kita akan dapat many to many. Okey. Kita dapat many to many. So, kalau many to many, N lah kan? Okey, many to many. Okey, so settle. Many to many. Bagi yang ini dah settle. Kemudian kita buat pula apa lagi? Kita buat pula hubungan di antara ahli dengan kelas. Sebab apa? Dia ada KA. So, ahli ada hubungan dengan kelas. So, ini kelas. So, dapat mempunyai. Okey, so kekardinaliti kita dah buat tadi one to many. Okey, kita dah buat tadi one to many. Okey, baik. So, then kita lukislah dia punya attribute. So, ini ID activity. Kemudian nama activity. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada masa tarikh activity dan juga masa mula. Okey, kemudian ahli macam biasa, nombor KP, nama, kata laluan, tahap. Okey, macam biasalah kita lukis. Macam sama juga macam tadi. Lukislah elok-elok. Saya lukis cincai-cincai tadi ni. Susah nak menulis atas board ni. Okey, kemudian kelas ada ID kelas. Okey, kemudian dia ada tingkatan dan juga nama kelas. Okey, so untuk hadir ni, oleh kerana dia many to many, maka kita boleh buat dekat sini dia punya entity masa
hadir. Okey, so ini pun betul. Okey, ingat yang ini pun betul. Okey, kalau nak lebih advance lagi, okey sekejap ya, kalau nak buat, kalau nak lebih, okey, so ini betul. Ini betul, soalan SPM pernah keluar macam ni, tapi dia bagi ERD, dia suruh kita tuliskan skema hubungan. Okey, so bila ERD many to many, so ini pun dah boleh dianggap betul ya. Untuk exam, ini pun dah boleh dianggap sebagai betul. So untuk many to many, apabila dia ada kekardinaliti many to many, maka, alamak, okey, dia ada many to many, maka hubungan dia automatik akan menjadi associative entity. Okey, apabila dia dah jadi associative entity, maka kekardinaliti bukan lagi many to many. So dia akan jadi one to many, one to many, di mana kunci di sini akan menjadi KPKA di sini. ID activity. So KP di sini akan jadi KPKA di sini. Nombor KP. Okey, so ini ERD yang ketiga juga betul. So saya dah tunjukkan 3 jenis ERD. Yang pertama yang ini, okey, yang ini. Yang kedua yang ini, okey, yang merah tu. Yang ketiga yang ada warna biru tu sekali. So, 3 bentuk ERD, ketiga-tiganya boleh digunakan untuk menjawab soalan peperiksaan peringkat SPM. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next tutorial. Bye-bye.